Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini kita akan belajar sumbangan sains dan teknologi dalam pembiakan manusia. Okey. Okey, perancangan keluarga. Kenapa perlunya perancangan keluarga? Okey, yang pertama bagi membolehkan pasangan itu merancang bilangan anak dan tempoh kelahiran antara anak. Maksudnya sama ada kita nak jarakkan antara satu anak dengan satu anak yang lain. Contoh selepas 2 tahun atau 3 tahun baru kita nak dapat anak. Okey. Keluarga yang ramai dia boleh hadkan bilangan anak. Okey, dan juga memastikan kesihatan ibu. Sebab apa kesihatan ibu? Terutamanya bila orang panggil apa? Contoh kalau dia menjalani pembedahan untuk melahirkan anak. Okey. So dia tak boleh dalam jarak tiap-tiap tahun. Dia mesti jarakkan 3 tahun, lepas tu 3 tahun lagi. Sebab kalau terlalu kerap akan memberi kesan terhadap rahim ibu itulah. Dan juga menjamin kestabilan ekonomi negara. Okey, kalau anak ramai, okey, keluarga orang panggil pendapatan ayah, orang panggil tak berapa anak, okey. Okey, apa jadi kalau anak yang ramai tu nanti tak cukup makan, okey, dan lagi satu untuk meningkatkan kualiti hidup keluarga lah, kualiti hidup keluarga, okey, supaya anak itu mendapat kasih sayang yang secukupnya daripada ibu. Okey, cuba bayangkan kalau anak dia 15, okey, tiap-tiap tahun seorang-seorang. Okey, mungkin ayah tu sendiri pun kadang boleh jadi tak ingat nama anak dia, betul tak? Jadi macam kasih sayang untuk setiap anak itu mungkin tak samalah, ataupun tak sempat. Yang ni sat lagi panggil, yang ni sat lagi panggil, tengok yang ni hak seorang lagi kan. Okey. Okey. Macam mana teknik dia untuk mencegah kehamilan, untuk rancang keluarga ni? Okey. Yang ini untuk menghadkan bilangan anak lah, ataupun kita nak jarakkan bilangan anak. Okey, nak jarakkan orang panggil tempoh kelahiran. Okey, teknik yang pertama adalah teknik semula jadi. Okey, iaitu yang pertama elak persetubuhan ketika waktu subur. Okey, yang mana elak waktu semasa pengovulan. Sebab masa pengovulan itu ovum oosit sekunder dibebaskan. So elak waktu itulah. Okey, dan juga teknik pengunduran. Maksudnya semasa zakat dikeluarkan daripada faraj wanita sebelum ejakulasi, iaitu pemancutan sperma semasa persetubuhan. Itu maksud pengunduran lah. Maksudnya dia tak pancut dalam faraj lah. Okey, lepas tu teknik yang kedua adalah untuk alat mencegah kehamilan. Alat lah, iaitu yang pertama kondom. Okey, ini adalah kondom. Kondom ini menghalang sperma daripada masuki faraj. Okey. Okey. Okey, yang kedua adalah diafragma. Okey, diafragma ini ini rupa dia diafragma. Okey, okay, dia dimasukkan ke dalam faraj untuk menutupi cervix. Nampak ni bahagian nak pergi ke cervix lah. Okey, so dia tutup bahagian ni. Bila sperma masuk, dia tak boleh sampai ke tube fallopian lah, tak boleh lalu melalui uterus, tak boleh sampai ke tube fallopian. So persenyaman tak berlaku. Okey, sekarang yang ini adalah pil pencegah kehamilan, iaitu kita makan untuk cegah. Yang ini untuk perempuan, ini pun untuk perempuan, ini untuk lelaki. Okey, cegah proses pengovulan daripada berlaku. Okey, kalau dalam periksa jangan letak pil saja, tulislah pil pencegah kehamilan. Okey, alat intrauterine, ini adalah alat dia. Okey, bentuk macam T, ini adalah tali dia, string. Okey, so kita masukkan dekat dalam uterus. Kita menghalang sperma daripada kita menghalang penempelan embrio pada dinding uterus ini, pada endometrium. Okey. So kalau berlaku senyawaan, okey, dia halang halang embrio daripada berlakunya penempelan lah. Okey. Okey, dan spermacid, yang ni untuk perempuan lah, alat intrauterine. Okey, IUD. Okey, atau nama pendek dia IUD. Dan ini spermacid yang kita
Sama juga kita masukkan pada perempuan lah, pada faraj perempuan. Okey, sebelum berlakunya persetubuhan, dia ada alat lah, sama ada pakai tangan ataupun kita masuk menggunakan alat. Okey, dan lagi satu adalah untuk teknik pemandulan. Kenapa kita kata pemandulan? Sebab dia tak boleh ini secara kekal lah, sebab dia tak boleh nak mendapat anak yang ni. Selalunya orang yang operate banyak kali dah, dia tak boleh mengandung, so dia pun ambil keputusan untuk buat yang inilah, teknik pemandulan. Okey, yang mana dia potong, diikat dan potong tube falopio atau ductus sperma. Yang ini adalah ductus sperma. So bila dia potong dan diikat, so sperma tak boleh lalu lah, tak boleh keluar. Okey, nama yang ini adalah vasektomi. Okey, untuk yang lelaki vasektomi, dan ligasi untuk perempuan lah, yang mana kita potong dan kita ikat kita punya tube falopio. Okey, so sperma bila masuk saja dia tak sampai lah, dia tak bertemu dengan ovum. Okey, so persenyawaan tak berlaku. Okey, teknik mengatasi masalah kesuburan, kita ada bank sperma. Apa itu bank sperma? Okey, bank sperma, nama pun bank, tempat pengumpulan, kan? Okey, pengumpulan sperma, maksudnya dia ada penderma lah. Okey, penderma dia akan derma sperma, okey, yang mana dikumpulkan, disejukkan dan disimpan. Okey, dan dalam masa yang sama biodata genetik penderma itu akan direkodkan supaya nanti pasangan suami isteri yang tak dapat beranak, okey, tak dapat, yang ada masalah kesuburan, lelaki yang menghadapi masalah kesuburan, dia boleh pilihlah sperma mana yang dia nak. Okey, lepas tu yang kedua, permanian berhadas. Okey, apa itu? Bila suami dia punya sperma tak dapat berfungsi dengan normal, contoh dia macam sperma dia tidak aktif, cacat ataupun bilangan dia sedikit. Okey, jadi sperma suami, kita guna sperma suami ataupun kita boleh dapatkan daripada penderma yang daripada bank sperma. Okey, kalau yang suami, kita ambil sperma suami, kita kumpulkan dan kita suntik masuk ke dalam tube falopio isteri untuk bersenyawa dengan ovum. Yang ni dia kita tolong masukkan saja. Okey. Kalau persenyawaan in vitro pula, yang ini persenyawaan in vitro, maksudnya dalam maksudnya persenyawaan ini in vitro ini membawa maksud persenyawaan yang mana dia berlaku di luar badan manusia dalam keadaan terkawal di dalam makmal. Okey. Yang mana teknik ini kita guna kalau tube falopio isteri tersumbat. So bila dia tersumbat, dia halang sperma daripada mensenyawakan ovum, dan ataupun zygote tu tak boleh sampai ke uterus. So kita guna persenyawaan in vitro. Okey, macam mana teknik dia? Kita keluarkan, dia adalah alat, dia ada kaedah dia. Okey, oosit sekunder isteri kita keluarkan daripada ovari dan kemudian disenyawakan oleh sperma suami dalam piring kultur dalam makmal lah. Dia mesti dalam keadaan terkawal. Okey. Selepas itu, selepas 2 hari setengah, embrio tu dia akan membahagi mencapai peringkat 8 sel. Bila dia mencapai peringkat 8 sel, kita akan masukkan semula dalam uterus melalui cervix lah. Untuk apa? Untuk proses penempelan. Kita akan bagi dia berlakunya penempelan dekat dinding uterus. Okey. Bayi yang lahir melalui kaedah ini kita panggil sebagai bayi tabung uji. Okey. Okey. Yang seterusnya adalah ibu tumpang. Okey. Ibu tumpang ini bila seseorang itu akan guna ibu tumpang bila orang panggil apa? Si isteri tidak dapat mengandung dengan sempurna. Okey, sebab apa? Sebab kerana fetus itu sering gugur. Okey. Embrio yang dihasilkan secara in vitro, yang tadi tu kaedah in vitro tadi. Okey. Yang ini, okey, kita akan masukkan ke dalam uterus ibu tumpang. Okey, ke dalam uterus ibu tumpang. Yang ini ibu tumpang ini dia akan melahirkan bayi yang kemudiannya akan dikembalikan kepada suami isteri. Okey, tapi dalam kebanyakan kes dekat negara barat, dia jadi masalah sebab ibu ini dia tak mau, dia tak nak kembalikan bayi kepada suami isteri yang asal. Okey, sebab dia dah mengandung selama
9 bulan. Bayangkan, kira macam anak dia sendirilah. Dan dia ada isu jugalah dekat sini. Dari segi agama Islam, dari segi Islam, kita haram lah. Kita tak boleh lah guna ibu tumpang. Sebab kita nak kata dia anak siapa sebenarnya, betul tak? Dalam keadaan macam sekarang, dalam keadaan tu lah. Sebab satu, kita ambil ovum daripada ibu, ambil sperma daripada ayah sendiri kan. Senyawakan dari in vitro, lepas kita masuk dalam orang lain yang tak ada kaitan dengan kita, tak ada kaitan dengan suami isteri, ataupun boleh je siapa-siapa, okey. Tapi dia lain, okey. Tapi dekat India, dia ada banyak lah yang menjadi ibu tumpang ni, okey.